Okey meh, kita teruskan meh pembelajaran kita untuk bab yang keempat, pilih atur dan gabungan ni. Dalam siri pembelajaran kali ini meh kita akan mempelajari tentang menentukan bilangan pilih atur N objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa. Okey meh? Okey cikgu. Cikgu, tajuk dia panjangnya cikgu. Betul meh, kalau cikgu suruh Amir ulang balik mesti Amir tak boleh nak kena tengok baru boleh baca Betul cikgu, betul. Okey meh, kita mulakan pembelajaran kita. Di sini cikgu bacakan semulalah. Tajuk dia perbincangan kita hari ini iaitu menentukan bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa. Dan susunan yang dibuat adalah secara linear. Buat masa ni meh, cikgu rasa Amir mesti tak faham lagi apa yang dimaksudkan dengan tajuk ni. Betul tak meh? Betul cikgu. Memang Amir nak tanya pun yang tu. Dia macam ni meh. Cikgu bagi contoh Di sini ada 5 objek yang berbeza. Okey. Sebelum ini kita belajar tentang bagaimana cara kita menyusun melibatkan semua objek, melibatkan ke-5 objek ni. Okey. Tapi kali ini meh, kita nak susun objek-objek yang berbeza ini tak melibatkan semua. Sebagai contohnya kita nak melibatkan 3 saja. Macam itulah maksudnya. Okey cikgu, okey. Jadi Amir tengok di sini kita ambil contoh di sini. Okey, kita nak susun secara linear Okey, apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak menyusun 3 objek saja. Jadi kaedah yang cikgu akan gunakan ialah kaedah kotak. Okey, dengan menggunakan kaedah kotak ni kita kena isikan dari kiri ke kanan mengikut tertib dia. Okey, di kotak yang kiri ni kita boleh isi dengan 5 pilihan. Sama ada A, B, C, D ataupun E. Maksudnya ada 5 pilihan. Okey. Amir jangan faham kata dalam kotak ini semua ke-5 ni masuk dalam kotak ni. Jangan faham macam tu. 5 ni maksudnya ialah pilihan objek yang boleh diletakkan dalam kotak ni. Boleh faham tak tu meh? Boleh ke boleh? Ini macam yang kita belajar dulu cikgu kan? Betul meh, betul. Okey. Jadi kemudian satu objek telah pun masukkan dalam kotak yang pertama ni. Maka dalam kotak yang kedua ni ada berapa pilihan? Ada 4 cikgu. Okey, bagus betul Okey seterusnya kotak yang ketiga ada berapa pilihan pula Ada 3 lah cikgu. Okey, betul Baik, daripada sini kita gunakan petua pendaraban. Kita darabkan 5 darab 4 darab 3, maka kita dapat di sini 60. Jadi maksudnya di sini kalau ada 5 objek yang berbeza, kita nak susun 3 objek sahaja secara linear, maka ada 60 cara susunan. Boleh faham? Boleh juga boleh. Okey kalau kita rujuk balik kepada tajuk ni dia kata di sini menentukan bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza. Jadi dalam konteks ini 5 objek yang berbeza. Dan di sini dinyatakan diambil R objek pada satu masa. Dalam konteks ini yang diambil ini adalah 3 objek. Boleh faham tak? Okey cikgu, okey. Itu maksud dia cikgu Itulah maksud dia Boleh Okey cikgu, boleh. Baik, kita teruskan. Okey seterusnya di sini kita boleh cari pilih atur bagi keseluruhan objek ini iaitu 5 objek yang berbeza ini menggunakan formula ni iaitu N faktorial. Maka bilangan pilih aturnya ialah 5 faktorial iaitu 120 Okey, seterusnya dalam konteks perbincangan kita ini kita telah mengambil 3 daripada 5 objek yang berbeza ini tadi. Apabila kita nak buat susunan 3 daripada 5 objek ni maka bilangan pilih aturnya dinyatakan sebagai 5P3. 5P3 bermaksud kita nak menyusun 3 daripada 5 objek yang berbeza ini. Baik, apa yang kita dapati tadi bilangan pilih atur ini ialah 60 menggunakan kaedah yang pertama ni. Dan di sini kita sebenarnya 60 itu bersamaan dengan 120 bahagi dengan 2. Kita dapat perhatikan bahawa 120 itu sebenarnya adalah 5 faktorial, manakala 2 ini adalah 2 faktorial. Dan daripada sini kita dapati bahawa 2 ini datangnya daripada 5 tolak 3 Okey, jadi 5 tolak 3 faktorial di sini dan bila kita selesaikan dapat 60. Okey, daripada sini kita buat satu rumusan secara am
untuk kita menjadikan panduan sebagai kaedah 2 di mana kita akan dapat terbitkan rumusnya seperti ini jadi secara amnya bilangan pilih aturnya ditulis sebagai NPR. Okey, dia akan sama dengan n faktorial dibahagikan dengan n tolak r faktorial. Okey, ini adalah rumus untuk NPR. Iaitu bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa. Boleh Boleh cikgu. Maka di sini dalam konteks ini, okey, kita ada 5 objek yang berbeza diambil 3. Kemudian kita gunakan rumus ini. Akhirnya kita dapatlah jawapan dia iaitu 60. Okey daripada sini dapat kita buat satu kesimpulan untuk menyusun secara linear bagi n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa, kita perlu menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kotak ataupun kita gunakan rumus. Boleh Okey cikgu, boleh. Okey, dalam slide yang seterusnya ni kita lihat beberapa contoh soalan. Okey, contoh yang pertama, cari bilangan kod 4 huruf yang dapat dibentuk daripada perkataan permutasi tanpa ulangan. Okey, apa yang dapat kita perhatikan di sini perkataan permutasi itu merupakan perkataan yang dieja menggunakan huruf-huruf yang berbeza. Arti kata lain dinyatakan di sini terdapatnya 9 objek yang berbeza dan kita nyatakan ianya sebagai n n9 Okey. Dan dalam konteks ini kita perlu ambil 4 huruf sahaja. Jadi kita nyatakan sebagai R. Baik, untuk menentukan bilangan kod yang berbeza ini kita menggunakan rumus NPR. Okey, kita gantikan nilai-nilai yang berkenaan iaitu 9P4 sama dengan 9 faktorial bahagi dengan 9 tolak 4 faktorial. Okey, kita selesaikan, akhirnya kita dapatlah jawapan akhirnya ialah 3024 cara susunan. Boleh? Okey cikgu. Okey, kita teruskan perbincangan kita dengan menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa. Dan sekarang kita akan pertimbangkan susunan membulat. Okey, ini merupakan satu aktiviti penerokaan untuk kita membuat satu rumusan dan kesimpulan akhir nanti. Okey, di sini kita mulakan dengan 5 objek yang berbeza macam mana tadi cuma sekarang kita nak buat susunan secara membulat Okey, dan kita akan ambil 3 objek saja. Okey, jadi 3 objek ini kita susun secara membulat. Jadi apa yang kita dapati bilangan susunan yang melibatkan 3 objek secara membulat ini dapat ditentukan seperti berikut. Yang pertama kita perlu tahu susunan secara linear 3 daripada 5 objek ini iaitu 5P3 iaitu sama dengan 60. Sama macam yang kita bincangkan tadi. Okey, seterusnya kita tahu bahawa setiap susunan membulat 3 objek yang berbeza ini terdapat 3 susunan yang sama. Yang ini Amir kena rujuk balik kepada pelajaran kita yang lalu. Cikgu ulangi sekali lagi di sini Bagi setiap susunan 3 objek yang berbeza terdapat 3 susunan yang sama. Kalau susunan itu melibatkan 4 objek yang berbeza, maka terdapat 4 susunan yang sama. Begitu juga kalau 5 objek berbeza, terdapat 5 susunan yang sama. Ambil faham tak itu? Okey juga, okey. Okey, jadi daripada sini bilangan pilih atur bagi 3 daripada 5 objek yang berbeza dalam bentuk bulatan diberikan sebagai 5P3 iaitu susunan secara linear dibahagikan dengan 3. 3 ini merujuk kepada 3 susunan yang sama. Boleh faham tu? Okey juga, boleh. Ya betul kamu nampak lain macam je tu. Boleh cikgu. Kenapa cikgu tak confident dengan Amir ke? Bukan tak confident tapi tengok muka Amir tu kadang-kadang confident dengan tak confident tu sama je. Okey cikgu, no problem cikgu. Amir faham cikgu. Okey, bagus.
Okey, mari kita teruskan di sini. 5P3 sama dengan 60. Kemudian kita bahagi dengan 3, dapatlah 20. Okey, mari dari sini dapat kita buat kesimpulan bahawa bilangan pilih atur bagi 3 daripada 5 objek yang berbeza dalam bentuk bulatan adalah sebanyak 20 cara susunan. Okey, daripada sini dapat kita buat kesimpulan secara am, iaitu bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa yang disusun dalam bentuk bulatan diberikan sebagai P sama dengan NPR bahagi dengan R. Okey. Macam mana boleh Boleh juga boleh. Cikgu ni risau sangat tengok Amir. Yalah risau kalau kamu tak faham ke apa. Faham cikgu, jangan risau cikgu. Begitulah cikgu harapkan Amir faham, kawan-kawan Amir pun faham. Cikgu harap macam tu Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat beberapa contoh soalan. Okey, contoh yang pertama, cari bilangan pilih atur jika 4 daripada perkataan bermuda disusun secara membulat. Okey, nampaknya di sini diberikan dalam masalah ini melibatkan 7 objek yang berbeza daripada perkataan bermuda ini dan kita perlu menyusun atur 4 daripada 7 objek yang berbeza ini secara membulat. Oleh itu kita akan gunakan formula ini. Kita perlukan N dan perlukan R. Di sini N merujuk kepada bilangan objek yang berbeza iaitu 7. Okey, kemudian R merujuk kepada objek yang diambil iaitu 4. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang berkenaan ke dalam rumus ini. Okey, maka kita tulis sebagai 7P4 bahagikan dengan 4 dan dapatlah jawapan dia ialah 210. Okey. Macam mana boleh? Okey juga boleh cikgu. Ada formula senang lah cikgu. Betul. Ingat je lah formula tu tahu nak guna sudah Betul cikgu, betul. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua. Wani memerlukan 8 biji manik daripada 10 biji yang baru dibelinya untuk membuat gelang untuk anaknya. Berapa bilangan pilih atur untuk menghasilkan gelang tersebut? Dalam konteks ini kalau perhatikan dia nak buat gelang kan. Dalam pelajaran kita yang lalu kita tahu dah kalau buat gelang maksudnya dia buat susunan secara membulat dan dia tak mempertimbangkan arah susunan tu sama ada mengikut jam ataupun mengikut lawan jam. Betul tak? Jadi di sini kita ingatkan kembali di sinilah bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa yang disusun dalam bentuk bulatan ialah P sama dengan NPR per R. Ini adalah rumus untuk kita gunakan apabila susunan itu dibuat dalam bentuk bulatan dengan mengambil kira arah susunan. Tetapi jika kita tidak mengambil kira arah susunan, maka kita kena bahagi dengan 2. Maka susunan membulat tanpa mengambil kira arah putaran akan dinyatakan sebagai P sama dengan NPR bahagikan dengan 2R. Jadi maksudnya di sini rumus yang atas ni kita bahagikan dengan 2. Jika apa? Jika tanpa mengambil kira arah putaran. Okey, dalam konteks masalah yang diberikan dalam contoh 2 ni dia merupakan situasi di mana kita tidak perlu mengambil kira arah putaran. Oleh itu kita akan gunakan rumus yang di bawah ni lah. Boleh Okey juga boleh. Okey, jadi di sini kita akan tentukan N-nya iaitu bilangan objek yang berbeza dan objek yang diperlukan hanya 8 saja kita nyatakan sebagai R. Maka dengan itu bilangan pilih aturnya dengan menggunakan rumus ini kita gantikanlah nilai yang berkenaan iaitu 10P8 bahagikan dengan 2 darab 8. Dan akhirnya kita ringkaskan itulah jawapan kita iaitu 113,400 cara susunan. Macam mana Okey ke Okey cikgu, okey. Tapi Amir rasa cikgu dalam tajuk ni kita kena faham situasinya dan juga kita kena tahu formula apa yang kita akan gunakan. Betul cikgu Betul. Jadi kalau macam tu dengan contoh cikgu bagi ni cukup ke Tak cukup lah kan? Tak cukup cikgu. Yang itu pastilah cikgu kena buat latihan lagi cikgu banyak-banyak baru kita faham. Jadi latihan tu Amir kena buat sendirilah janganlah tunggu cikgu Ya cikgu, betul-betul. Okey Amir nak tanya apa?
Nampaknya tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada Meh, pelajaran kita berhenti sampai setakat ini untuk siri ni. Okey, kita jumpa lagi Meh dalam siri video yang seterusnya selepas ini ya. Okey Meh. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.